Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kat sini saya nak share sikit. Saya ambil masa sikit pada malam ni untuk share pada anda simptom kerosakan yang mungkin berlaku kepada kenderaan anda. Di mana simptomnya adalah blower speed ni. Blower speed ni yang tombol ni. Kalau tuan tengok ni saya dah tukar baru and then tukar baru pun problem di mana blower problem ni adalah blower speed ni dia tak boleh sampai nombor 4 nombor 1, 2, 3 okey, masuk nombor 4 dia perlahan. Tu simptom dia, blower akan jadi perlahan dan angin tak kuat lah, angin tak kuat. So apa yang berlaku, so saya nak tunjuk pada tuan-tuan, perkara yang pertama tuan-tuan perlu tengok adalah memang switch dah, switch problem. Tetapi macam saya ni, bila saya tukar switch baru ni, tukar switch pun masalah masih sama, tak selesai. Tapi sebenarnya bila kita buka je, contohnya bila kita buka, nanti sekejap lagi saya akan buka panel untuk switch ni. So kita akan nampak di bahagian belakang soket dia tu. Nanti tuan-tuan akan nampak ada masalah. Cara dia mudah je tuan-tuan buka ni. Setengah kereta dia susah sikit. Macam saya ni sebab dah selalu buka, dia mudah sikit lah. Kita tarik keluar dia punya panel ni. Tarik keluar dia punya panel ni. So nanti kita akan nampak lah problem dia. Apa yang berlaku adalah bila kita dah buka ni panel ni, kita akan nampak dengan jelas lah masalah kereta ni. Kita akan nampak adalah di soket bahagian belakang ni. Boleh nampak ni yang bahagian bawah ni. Okey, boleh nampak. Ni saya tak buka lagi. Okey. So bila kita buka soket ni, kita akan nampak okey, dengan jelas soket ni dah cair Soket ni dia dah cair. Okey, saya akan tunjuk sikit dengan jelas. Soket ni dia dah cair, boleh nampak. Soket ni dah cair dekat bahagian tu. So menyebabkan tak ada kontak lah, tak ada kontak dengan switch. So kalau tuan-tuan lihat ada masalah sama macam saya punya kenderaan ni, bermakna tuan-tuan kena tukar soket dan juga switch lah. Jangan tukar switch saja. Ataupun nak pakai pun boleh, tapi dia agak berisiko sikit lah, sebab dia boleh touching dengan kemungkinan boleh touching dengan apa panggil pin yang lain, pin soket yang lain tu, sebab dia dekat je, berada berhampiran. So, boleh tengok kat situ. So kita tak boleh, kalau nak mengelakkan risiko, elok tukarlah, tukar soket. So macam nak cari soket ni, boleh cari dekat Shopee. So nanti saya tunjuk soket yang baru. Okey, ni soket yang baru, ada saya beli daripada Shopee. Okey, boleh nampak soketnya sama. Okey, saya akan tukar soket ni dengan soket yang baru lah, supaya connection blower ni lebih cantik lah, lebih baik, dan kita boleh elakkan kerosakan yang baru lah. So inilah punca dia, kenapa blower nombor 4 tak boleh berfungsi. So ni soket yang baru, dia sekali dengan wire wire pendek. Yang ini saya beli RM50 lah, satu set wire ni bersama soket. So nanti saya akan tunjukkan cara nak tukarnya, tak susah. Cuma tuan-tuan kena ada alat yang lengkap lah, alat yang mencukupi. Semua boleh dapat pada Shopee. So nanti saya akan tunjukkan apa yang perlu. Okey, sekarang kita akan macam saya, kita akan keluarkan soket ni. Ini soket dia, boleh nampak soket yang baru. So ada orang dia suka gunakan wire ni, potong wire kita potong wire and then kita sambung dekat kenderaan. Tapi cara saya tak suka saya suka guna yang original, wire original, sebab bila potong sambung ni, pendapat saya dia ada risiko dia tersendiri, di mana kalau kita tak betul-betul securekan connection dia tu, akan timbul masalah. So kita tak nak ada timbul masalah. So saya suka buka, keluarkan satu-satu balik soket ni, dan kita akan gunakan wire yang asal daripada kereta. Tu lebih selamat lah. So kecuali kalau ada masalah lah pada pin, soket pin. Cuma saya tak pasti lagi soket pin kat situ, nampak macam boleh pakai. So saya akan buka. So apa alat yang diperlukan untuk kita buka soket ni adalah menggunakan soket pin remover.
kena guna ni. So kalau tak ada benda ni kena belilah. Kena beli. So dia murah aje, kat Shopee ada jual. So tuan-tuan tak payah pening kepala lah beli kat Shopee. So ni harga pun rasa bawah RM20, tak silap saya lah. Dia bagi sebeban banyak. Okey, tuan-tuan boleh carilah, search sendiri dekat Shopee macam mana nak beli Okey, tu saya tak nak cerita lebih lanjut. So saya nak tunjukkan cara nak buka soket pin ni. Dia tak susah sebenarnya. So yang first sekali kita kena buka lock dia yang dekat bahagian luar ni. Kalau tuan-tuan nampak ni ada macam bentuk macam apa kata bersegi-segi ni kan. Ini adalah lock dia. So kita kena keluarkan lock dia ni. Kita kena removekan lock dia. Okey, kita angkat dia ke atas. Kita congkel dia ke atas supaya lock pin kita yang ada dekat dalam tu kita boleh keluarkan Okey, macam ni dah nampak dia dah terkeluar, dia terbuka sikit. So tak payah keluarkan terus just longgarkan sahaja longgarkan sahaja macam ni. Macam ni pun dah cukup sebenarnya untuk kita nak removekan soket pin yang ada dalam soket ni, soket yang saya pegang ni lah. Okey, so yang keduanya kita pastikan, okey, yang kedua bila kita dah keluarkan lock ni, kita dah keluarkan daripada position dia. So yang keduanya kita cari yang kecil lah, slot yang kecil ni atau pin yang kecil ni, pin remover yang kecil ni untuk kita slot ke dalam soket ni setiap satu. Okey, untuk kita keluarkan soket ni daripada kita nak keluarkan pin ni daripada soket ni. So kita tekankan dia supaya lock dia terbuka di bahagian dalam. Kita akan sebelum tu kita kena check dulu lock ni macam mana. Okey, dia tak susah. Slotkan di bahagian bawah ni. Okey, boleh nampak dia ada bahagian dalam ni. Kalau tuan-tuan tengok betul, dia ada satu lock, satu lagi lock. Congkel dia ke atas, congkel dia ke atas. Okey, bahagian atas, dan satu lagi kita tangan ni kita tarik. Okey, ataupun kita ambil bahagian tepi lah, senang. Bahagian tepi dulu. Okey, kita congkel lock ni ke atas dan kita tarik pin di belakang ni keluar. Okey, nampak? Mudah saja tak susah pun. Okey, nampak dia dah terkeluar. Mudah saja. Okey, sama juga yang lain. Tuan-tuan lihat lagi sekali saya tunjukkan. Okey, boleh nampak kat bahagian dalam ni dia ada satu lock yang menahan pin ni. Lock yang menahan pin ni. Okey, tuan-tuan congkel dia ke bahagian atas, ke sana. Congkel, tutup dia. Congkel dia ke atas. Dan sambil pegang tu, tarik yang wire di bahagian belakang ni untuk kita keluarkan dia. Okey, congkelkan dia dan kita tarik pin dia. Tak kena. Kalau tak kena dia susah. Okey, lagi sekali tolakkan pin dia ke atas, lock dia ke atas, and then tarik. Okey, agak sukar juga. Okey, tak susah sebenarnya. Bila dah betul tu dia senang, dia terkeluar je macam tu. Okey, macam ni. Okey, nampak Okey, dah dua dah terkeluar. Okey, seterusnya kita keluarkan yang lain. Okey, keluarkan yang lain. Sama juga proses dia, congkel ke atas dan nampak dengan mudah saja. Tak perlu nak bersusah payah lah. Okey, yang lain bersama juga. Proses yang sama. Tuan-tuan tak perlu hanya ulang proses yang sama saja. Okey, nampak mudah saja. Ini kalau kita dah pandai ni buat, senang je. Mana-mana soket kita dah boleh buka. Okey, senang saja, tolak, tarik. Masukkan, tolak dan tarik. Sama juga yang besar tadi. Sama, tolak dan tarik. Kalau tak boleh tarik tu jangan paksa, tengok balik, mungkin tak kena. Okey, tolak balik. Okey, dan tarik. Buka sebab dia besar kan. Cari yang sesuai lah dengan pin yang besar. Okay, kita cari yang besar sedikit untuk kita mudah tolak ni. Okay. Yang besar sangat tak sesuai, cari yang lain. Okay, ni bagusnya pin ni saya suka sebab kita boleh pilih dengan mudah. Okay, kita pakai yang ni pula. Okay, kita tolakkan dia dan kita tarik. Okay, tak boleh sekali. Okay, dia tak terangkat ni. Kita kena pastikan dia terangkat ke atas. Okey, dah terangkat tu baru kita tarik. Nampak? Senang saja. Sama juga yang lagi satu, last sekali.
tolak dia. Okey, dah keluar. Alright, dah keluar. So sekarang ni kat tangan saya adalah soket yang telah dikosongkan. Okey, soket ni yang saya akan guna. Soket yang dikosongkan dan soket ni yang saya akan pasang semula dekat kenderaan. Dan kita akan gunakan soket baru, gantikan. Okey, boleh nampak Okey, yang pin ni jangan buang lah, sebab mungkin ada pin yang rosak. Mungkin kita boleh guna semula lah ni pin yang rosak tu, supaya tak menjejaskan connection untuk kita hidupkan blower tu lah. Okey, ni boleh simpan tepi dulu. So kita akan pergi ke kenderaan untuk proses seterusnya. Okey, seterusnya sekarang saya dalam kereta. So ini soket yang ada dekat dalam kereta lah. Okey, proses yang sama juga. Okey, proses yang sama juga untuk kita keluarkan soket yang dalam kenderaan ni. So sama juga proses yang saya buat tadi. So anda hanya perlu macam tadi keluarkan ataupun kita umpilkan dia. Okey, umpil dia ke atas biasa juga. Dan cuma bahagian sini dia akan, tuan-tuan nampak dia dah cair kan, so dia mungkin akan berlaku sikit susah lah untuk keluarkan, sebab bila dah cair ni maksudnya dia dah berubah bentuk so mungkin dah melekat dengan soket plastik ni. So cara dia kita cuba dulu gunakan cara yang tadi, kalau tak boleh baru kita guna cara yang lain lah, ataupun saya sebut cara yang lebih kasar sikit, kita mungkin kena pecahkan sikit lah soket tu, sebab kita pun tak pakai lah soket tu. Kita akan buka terus keluarkan dia. Okey, terpilih macam biasa pin remover yang sesuai. Okey, yang dia dah bengkok tadi, tak apa, boleh pakai juga tak masalah. Okey, kita pakai yang tak bengkok lah. Okey, sama juga kita unlockkan daripada bahagian depan ni, kita unlockkan dia. Okey, kita unlockkan dia ke atas, cungkil dia ke atas dan kita tarik macam tadi lah. Cungkil dia ke atas, tarik kuali dia ke belakang. Hati jangan tertutup. Lock ni jangan kita tutup balik, kerana nanti tangan kita ni mudah tertekan lock yang di bahagian body tu. Sebelum tu saya sarankan anda, sebelum kita buka lock tu, pastikan ambil gambar. Ambil gambar terlebih dahulu sebab kadang-kadang kedudukan itu kita boleh keliru So ambil gambar supaya kita tak tersilap lah bila nak proses pemasangan nanti Kita snap gambar Okay, kita snap gambar supaya tak tersilap. Pastikan jelas lah, jangan kita pula confuse. Pastikan jelas. Kita ambil berapa angle supaya mudah kita nak kenal pasti. Prosesnya. Kita teruskan balik proses untuk membuka soket ni. Biasa kita tekan lock dia bahagian dalam, okey dia bahagian atas, kita tarik dia keluar. Saja sama je proses dia. Tekan ini yang sikit tu Okey, so sekarang kita dah buka ni, tinggal satu lagi ni. Boleh buka. Proses dia congkel dan tarik. Okey. Tinggal yang susah nak buka So ini kita cuba. Okey, kalau tak boleh kita terpaksa pecahkan lah. Pecahkan dia. Bukan alatan yang kasar sikit lah.
Jangan, tuan boleh fikir sendiri lah macam mana nak pecahkan. Pecahkan. Bila soket ni dia dah pernah panas, dia dah tak elok sebenarnya. Boleh apa? Dia dah reput panggil. Dia reput ni tak elok lah sebenarnya. Dia tak lembut. That's why dia senang pecah. Lembut atau yang keras. Okey. Okey, ni nampak dia dah tak apa cantik dah sebenarnya pin ni. Boleh kita pecahkan lagi. Okey, kita keluarkan. Okey, ni soket yang ada lah, masih intact. So saya rasa tak perlu tukar. Boleh pakai balik soket ni. Dia tak nampak terlalu obvious ataupun terlampau rosak lah. Sini gigi boleh digunakan lah saya rasa. Tisu dan kita bersihkan sikit lah. Okey, bersihkan sikit. Senang kita nak slot kat soket yang baru. Bersihkan sikit. Dia melekat. Plastik tu dah melekat dekat pin ni. Pin ni terlampau tinggi lah. Ataupun satu lagi saya terfikir mungkin disebabkan usia faktor usia kenderaan. Bila terlampau lama kadang pin dalam soket ataupun dalam switch ni sebenarnya dia ada plate tu mungkin dia dah longgar so bila longgar sebenarnya tak sesuai, tak bagus. Sebab apa? Sebab dia akan berlaku spark. So bila spark tu yang menyebabkan cair cair, soket jadi cair. Kalau tuan-tuan tengok kat sini nampak wire ni sepatutnya dia warna biru tapi sekarang warna apa ni? Biru grey. Dia warna, dia dah bertukar. Nampak dia dah bertukar, maksudnya dia dah berlaku overheat. Haba yang terlampau tinggi menyebabkan dia dah bertukar warna. So boleh nampak lah wire ni warna grey. Warna grey. Okey. So kita akan masukkan soket yang baru. Okey, ni soket dia. So kita kena tengok balik video yang kita gambar yang kita ambil tu. Kita kena susun baiklah untuk soket dia. Pin, susunan pin so kita kena cucuk dia tu pun kita tengok. Sini, ini bahagian atas. Okey, okey, sampai dia berbunyi. Ini bahagian bawah ni kita gunakan. Sebab saya kata tadi tuan-tuan kena ambil gambar lah untuk memudahkan. Jadi kita nak pasang balik. Okey.
Okey, masuk. Bunyi, okey. Masukkan dia nanti sampai dia bunyi. Okey, lock sekali lah. Inilah. Saya confuse warna tak sama. Sekejap ya. Rasa yang ini salah. Ini salah. Saya kena tahu dia. Confuse. Okay. Kemudian sakit ni, okay. Buatkan, kita masukkan di sini. Okay. Tuliskan ini di sini. Ikut gambar. Okey. Dan sekali wire yang terakhir. Cucuk dia masuk di situ. Okey. Dia sempurna, kita tutup balik lock dia, lock body ni. Okey, so bagi saya ni dah selesai lah. Ni dah selesai. So, bila dah selesai, kita biasa kita test dulu lah. Kita test dulu, kita masukkan. Okay, tak blower ni. Okay, nampak dah masuk. Kita test blower ni dulu. Kunci. Kunci. Blower. Satu, okay. Dua, tiga. Okay, ni betul lah. Kita betul lah. Okey, semudah itu saja kan, tak susah pun untuk kita gantikan soket ni. Okey, so saya rasa tuan-tuan boleh DIY sendiri kat rumah kalau ada masalah yang sama seperti ni. Kalau kata model Alza Pro 2 ataupun model Pro 2 ni dia sama je. Dia punya blower unit dia ni sama je switch dia. So tak ada masalah kalau tuan-tuan nak buat sendiri. So ikut step yang saya ajar lah. So semudah itu saja. Okey, saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. So mungkin kalau bermanfaat, harap tuan share lah pada dalam grup ataupun dalam Facebook masing-masing ataupun social media masing-masing supaya boleh disebarkan manfaat ini bersama. Okey, sekadar itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.